Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam perpaduan buat seluruh rakyat Malaysia. Semalam saya telah mengumumkan untuk bertanding PRU15 menentang Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, iaitu Ketua Menteri Sabah Menteri Keuangan Sabah di kerusi Parlimen Sempurna dan juga Dun Senalang di Sabah. Setelah saya mengumumkan perkara tersebut, Datuk Seri Panglima Shafie Apdal dan mahacai-mahacai totok di dalam Parti Warisan Sabah tertanya-tanya parti politik apakah yang akan Jufazli Syed Ahmad sertai untuk menumbangkan Shafie Apdal dan Parti Warisan Sabah pada pilihan raya akan datang. Saya tahu Datuk Seri Panglima Shafie Apdal sekarang semakin goyang dan pening-pening lalat kerana dia dan ahli-ahli warisan Sabah tidak menyangka saya akan beraksi untuk pilihan raya umum ke-15 di Sabah. Datuk Seri Panglima Shafie Apdal ingat saya tidak akan menghentam beliau, saya tidak akan mengkritik beliau. Dia ingat Jufazli Syed Ahmad tidak akan menumbangkan kerajaan Shafie Apdal di Sabah. Tetapi jangkaan dan ramalan politik Datuk Seri Panglima Shafie Apdal yang sedang menonton video eksklusif ini agak tersasar. Kerana seperti apa yang saya susun atur dalam percaturan politik Sabah sejak tahun 2016 sehingga tahun 2020. Saya menunggu momen-momen yang sangat tepat untuk saya memulakan perang saraf politik ini bagi mengingatkan kepada Shafie Apdal dan kerajaan warisan Sabah bahawa kedudukan mereka bukan sahaja nyawa-nyawa ikan, tetapi sebenarnya nyawa mereka seperti telur di hujung tanduk. Pakcik dan makcik yang amat saya hormati sekalian, selama saya terlibat dalam percaturan politik Malaysia beberapa bulan yang lalu, saya telah mendapat maklumat daripada spy politik saya di Sabah yang memaklumkan bahawa akan ada parti tempatan Sabah yang baru ditubuhkan. Ada banyak parti politik yang saya lihat berpotensi untuk bekerjasama dan berpotensi besar untuk menang menumbangkan Shafie Apdal dan Parti Warisan Sabah. Kita boleh lihat secara prospek Parti UMNO Barisan Nasional kekal kuat di Sabah sebagai satu alternatif pilihan kepada rakyat Sabah dalam pilihan raya kecil sebelum ini. Kita melihat bagaimana kewujudan Parti Bersatu Sabah juga adalah satu alternatif yang terbaik untuk rakyat Sabah dalam sistem politik Sabah. Dan saya ingin memaklumkan kepada Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, tangan-tangan kait politik di dalam negara Malaysia, terutamanya di Sabah, sedang menyusun atur untuk saya bekerjasama dengan parti tempatan Sabah yang baharu akan ditubuhkan untuk menggulingkan Shafie Apdal dan Parti Warisan Sabah. Kenapa? Hal ini kerana bukan sahaja rakyat Sabah yang mahu menghancurkan legasi politik Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, warisan DAP, PKR dan APCO di Sabah. Akan tetapi, tangan-tangan kait politik Malaysia terus merayap masuk dalam percaturan politik Sabah untuk menghancurkan Shafie Apdal dan Parti Warisan Sabah dengan cukup-cukup dahsyat. Maka Datuk Seri Panglima Shafie Apdal bersama ahli keluarganya serta mahacai-mahacai totok Parti Warisan Sabah boleh memandang rendah kemampuan saya. Cuma saya ingin memberi peringatan awal, ini bukan percaturan politik yang main-main. Datuk Seri Panglima Shafie Apdal pernah menjemput saya dalam satu slot sambutan hari jadi beliau di rumah banglo beliau yang bernilai lebih 13 juta ringgit Malaysia itu di Kuala Lumpur pada tahun 2016 yang lalu. Datuk Seri Panglima Shafie Apdal pernah menjemput saya untuk datang ke rumah beliau pada hujung tahun 2016 lalu di Sempurna Sabah.
Datuk Seri Panglima Shafie Apdal pernah mengutuskan peguam beliau pada tahun 2017 untuk datang ke rumah ibu bapa saya di Sandakan, Sabah untuk memberi tawaran-tawaran politik. Datuk Seri Panglima Shafie Apdal pernah mengutuskan Datuk Aziz Jaman, Ketua Wira Parti Warisan Sabah dan juga bekas Timbalan Menteri Dalam Negeri Kerajaan Pakatan Harapan Warisan dan APKO di Putrajaya, kini merangkap ahli Parlimen Sepanggar. Bermula tahun 2016, Shafie Apdal mengutuskan Datuk Aziz Jaman untuk memberi tawaran politik kepada saya seperti untuk menjadi ahli parti warisan, diiktiraf sebagai tokoh anak muda Sabah. Tetapi semua tindakan-tindakan Datuk Seri Panglima Shafie Apdal ini, usaha-usaha politik beliau untuk merisik saya, untuk melamar saya dalam percaturan politik di Sabah khususnya, saya memang tolak kesemuanya, pakcik dan makcik. Persoalan yang perlu diperdebatkan oleh rakyat Malaysia, khususnya rakyat Sabah, ialah kenapa Datuk Seri Panglima Shafie Apdal bersungguh-sungguh dan beria-ia mahu memberi tawaran-tawaran politik kepada Jufazli Syed Ahmad sejak tahun 2016 sehingga 2017. Jawapannya cukup mudah. Datuk Seri Panglima Shafie Apdal memang boleh dapat membaca iklim politik negara Malaysia, bagaimana kebangkitan generasi baru seperti kami boleh mengancam survival kuasa ahli-ahli politik tua dan parti-parti politik yang membawa politik kolot di Sabah. Dan tradisi politik kolot, politik merompak, politik menabur janji bulan dan bintang yang penuh penipuan, ini sudah tidak boleh diterima oleh generasi baru maupun generasi lama. Dan apabila ada seorang anak muda yang paling berani dalam negara Malaysia, iaitu anak Sabah, yang memang sangat-sangat ditakuti oleh Tun Dr. Mahathir, oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim, oleh Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, Lim Kit Siam Mat Sabu dan Pakatan Harapan Warisan dan APKO yang tumbang secara mengejut hancur di Putrajaya pada 24 Februari 2020 yang lalu. Maka saya ingin ingatkan kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saat ini pengundi-pengundi di Parlimen Sempurna bukan pengundi macam zaman dulu-dulu lagi. Wahai Datuk Seri Panglima Shafie Apdal, pakcik-makcik, anak-anak muda di Sempurna Sabah itu bukannya macam dulu-dulu. Bukan macam PRU14, PRU13. Sekarang ini ada ramai ahli-ahli Parti Warisan Sabah yang keluar secara senyap daripada parti politik Shafie Apdal kerana mereka tertipu dengan janji-janji bulan bintang, janji-janji kosong yang tidak ada pelaksanaan untuk kemajuan rakyat Sabah semua bangsa dan semua agama. Bukan sahaja orang Kadazan Dusun yang sangat bencikan Shafie Apdal dan Kerajaan Warisan Sabah, orang Bajau, keturunan bangsa Shafie Apdal juga semakin benci dengan Kerajaan Warisan Sabah kerana gagal untuk berkhidmat menjaga kepentingan bangsa Bajau di Sempurna Sabah. Kalau orang Bajau, orang Suluk, orang Bugis, orang Cina ataupun bangsa apa sahaja di kawasan Parlimen Sempurna itu kesemuanya semakin tidak percaya dengan Datuk Seri Panglima Shafie Apdal dan mahu menumbangkan Shafie Apdal di Sempurna, maka sentimen politik ini juga tersebar secara domino di kawasan daerah-daerah seluruh Sabah. Tuan-tuan dan puan-puan, ahli-ahli Parti Warisan Sabah yang setia dengan Shafie Apdal sebelum PRU14 sangat-sangat kecewa dengan kualiti pentadbiran yang sangat-sangat teruk di bawah pemerintahan kerajaan Datuk Seri Panglima Shafie Apdal dan warisan DAP, PKR dan APKO di Sabah. Maka oleh sebab itu, saya tidak akan melawan Datuk Seri Panglima Shafie Apdal menggunakan parti bebas. Saya akan melawan dan menumbangkan Datuk Seri Panglima Shafie Apdal bersama Kerajaan Warisan di Sabah pada pilihan raya akan datang menggunakan parti-parti komponen pembangkang yang cukup kuat dan berpengaruh di Sabah.
Jika Syafiee Apdal fikir hanya dia sahajalah yang mempunyai duit berbilion-bilion ringgit, ada banyak parti-parti pembangkang di Sabah yang mempunyai duit trilion-trilion ringgit. Maka Syafiee Apdal, kau bukan selamat, kau tidak selamat dalam percaturan kuasa politik Sabah apabila Jufazli Syih Ahmad mengumumkan untuk bertanding menumbangkan kau Syafiee Apdal di kerusi tradisi Parlimen Sempurna dan kerusi Dun Senalang Sabah. Syafiee Apdal, dulu kau tidak tumbang sebab saya, Jufazli Syih Ahmad, tidak kritik kau, tidak hantam kau, tidak gulingkan kuasa kau di Parlimen Sempurna. Dulu tidak ada orang berani bersuara di zaman kau menjadi ahli parlimen tahun 1995 sehingga tahun 2018. Tahun ini adalah tahun 2020, Syafiee Apdal. Ini bukan zaman yang dulu-dulu. Maka perubahan zaman politik ini kau gagal untuk membaca bagaimana rakyat di Sabah itu terkenal sebagai bangsa yang berjaya menggulingkan apa sahaja jenis kerajaan dalam sejarah politik Sabah. Maka Syafiee Apdal, kau baru 2 tahun jadi kerajaan, rakyat semakin benci bukan semakin suka. Ini masalah cukup besar. Disebabkan sentimen politik ini tersebar di seluruh daerah-daerah Sabah, hatta di kawasan kubu kuat kau yang konon-kononnya kubu kuat kau lah. Kuatkah lagi? Tuan-tuan dan puan-puan, makin tua makin tidak kuat walaupun minum tongkat ali. Betul kan Syafiee Apdal? Faham-fahamlah. Ini adalah kitaran politik semula jadi, Syafiee Apdal. Macam mana Tun Dr. Mahathir sudah tidak laku, kau Syafiee Apdal dan Parti Warisan Sabah di PKR dan ABKO semakin tidak laku. Tun Dr. Mahathir sudah tumbang di Putrajaya. Kabel politik kau, siapa lagi yang kau mau gunakan? Rakyat Sabah tolak kau. Tangan-tangan gaib politik Malaysia tolak kau. Kau sangat takut dengan suara keramat rakyat generasi baru seperti saya. Kerana saya memang berkata benar. Kau menjadi Ketua Menteri Sabah, menjadi Menteri Keuangan Sabah bukan untuk membantu rakyat Sabah. Kau jadi ahli Parlimen Sabah, ahli Parlimen Sempurna, ahli Dun Sabah, Dun Senalang, bukan mahu bantu rakyat dan pengundi di kawasan Sempurna, di kawasan Dun Senalang. Kau hanya mahu merompak, mencuri duit rakyat, memperkayakan diri kau berpuluh-puluh tahun secara haram di dalam politik Malaysia, khususnya politik Sabah. Semua rakyat Sabah tahu kau lanun Sabah baru. Semua rakyat tahu Parti Warisan Sabah itu bukan sahaja dianggap sebagai parti PTI, tetapi parti lanun Sabah yang baru. Kau hanya sibuk tolong ahli keluarga kau, tapi rakyat Sabah kau tidak tolong. Ini masalah cukup besar Datuk Seri Panglima Syafiee Apdal untuk legasi politik kau. Saya perlu berlaku jujur walaupun terlalu pahit untuk diterima oleh kau, oleh keluarga kau, oleh mahacai-mahacai totok kau dalam Parti Warisan Sabah yang menonton video ini. Syafiee Apdal, orang Bajau, orang Suluk, orang Cina, orang Bugis di Sabah, pengundi-pengundi kau di Sabah, semakin miskin, semakin melarat, semakin kebulur, semakin teruk keadaan mereka sepanjang pemerintahan Kerajaan Warisan Sabah. Tetapi kau dan keluarga kau semakin kaya raya. Kalau kau tidak merompak di Sabah, kenapa orang-orang Bajau, orang-orang Suluk, orang-orang Sabahan di kawasan Parlimen Sempurna kau tidak boleh jaga, tetapi keluarga kau boleh jaga, kau boleh bangunkan, kau boleh perkayakan.
Syafiee Apdal, saya ingin tegaskan di sini. Cukup-cukuplah mengasihi bodoh orang sempurna. Cukup-cukuplah kau mengasihi bodoh bangsa kau sendiri, bukan bangsa orang lain yang kasih miskin orang bajau di sempurna. Kau sendiri kasih miskin dan kasih mundur orang bajau di sempurna. Bukan saja orang bajau di sempurna kau kasih miskin, kau kasih mundur. Semua bangsa bajau di daerah-daerah Sabah, kau kasih miskin dan kasih mundur. Ini kan lagi bangsa Kadazan Dusun, bangsa Tidung, bangsa Kokos, bangsa-bangsa lain di Sabah. Kau tidak kasih bodoh, kau kasih bodoh semua bangsa. Maka sentimen politik ini Syafiee Apdal cukup-cukup bahaya. Bukan sahaja hak rakyat Sabah kau tidak berjaya selesaikan sehingga saat ini. Hak Bumiputra Sabah pun kau tidak berikan. Hak orang bukan Bumiputra Sabah pun kau fail. Tapi ada satu barang yang kau tak fail. Menipu manifesto PRU 14. Mengasihi bodoh pengundi-pengundi kau di Parlimen sempurna. Apa kata orang bajau? Bog-bog ta si Syafiee Apdal nan. Bog-bog apa Syafiee Apdal? Orang bajau bog-bog kau di sempurna. Ada kau bog-bog pengundi kau di sempurna? Tidak ada. Setelah kau menang, kau lupa orang-orang miskin yang mengundi kau di sempurna. Sebab itu aku mau kasih tumbang kau di sempurna. Bog-bog apa Syafiee Apdal? Apa kau tolong dengan orang-orang bajau di sempurna? Zero. Kau mau tanya satu-satu dulu, ini keluarga aku kah tidak? Ini keturunan sepupu sepapatku kah tidak? Baru kau mau tolong. Kalau bukan sepupu sepapat kau, tidak akan kau tolong. Inikah pemimpin yang adil, pemimpin yang amanah? Inikah pemimpin Islam di Sabah? Bukan orang luar yang kasih bodoh orang bajau, kau sendiri. Pemimpin berbangsa bajau kasih bodoh orang bajau di sempurna Sabah. Rakyat Sabah, kalau orang bajau pun bangsanya sendiri, Syafiee Apdal kasih bodoh. Ini kan bangsa kamu di Sabah tidak dikasih bodoh. Orang-orang asal Sabah pun kau tidak boleh bela di pantai timur, di pantai barat Sabah. Tanah-tanah adat orang asal Sabah pun kau main pilih-pilih. Mana semua ni? Sebab itu Syafiee Apdal, untuk PRU 15 dan pilihan raya negeri Sabah yang seterusnya, saya tidak akan biarkan kau untuk merompak, untuk mencuri duit rakyat Sabah lagi. Kami, generasi kami tidak akan biarkan pembodohan politik yang sudah lama kau amalkan di Parlimen sempurna. Dan sekarang kau mau sebarluaskan di Sabah dan Malaysia. Kau mau bercakap pasal hub ekonomi Borneo. Sepanjang kau jadi Ketua Menteri Sabah, 22 bulan tu Dr. Mahathir, Pakatan Harapan Warisan dan APCO menjadi kerajaan di Putrajaya. Ada Borneo itu dijadikan hub ekonomi. Borneo itu menjadi hub pusat kemiskinan dan kemunduran dalam Persekutuan Malaysia. Kau jangan main retorik politik ini. Apa kau cakap? Malaysia perlu hentikan politik perkauman. Ya, memang betul perlu dihentikan politik perkauman. Kenapa keturunan kau saja yang memonopoli jawatan-jawatan politik dalam syarikat GLC dalam hal ehwal pentadbiran kerajaan negeri Sabah? Betul. Kenapa bangsa kau, keluarga kau, itu sajalah yang utama. Jadi, orang bajau yang bukan keluarga kau, orang Kadazan Dusun yang bukan bangsa bajau itu macam mana? Syafiee Apdal, semua bangsa di Sabah itu perlu diagihkan kekayaan ekonomi Sabah secara adil dan saksama tanpa mengira bangsa, tanpa mengira agama. Kalau Sabah pun kau tidak boleh kongsi kekayaan dan duit Sabah, pendapatan minyak Sabah, kelapa sawit Sabah, cukai Sabah, tanah Sabah, semua petrol dan gas asli Sabah tu pun kau tidak boleh share dengan anak-anak Sabah semua bangsa. Kau jangan main propaganda nak jadi calon Perdana Menteri lah. Jadi Ketua Menteri Sabah pun kau sudah out. Jadi Menteri Keuangan Sabah pun kau sudah out. Jadi ahli Parlimen sempurna pun kau punya topeng, wajah politik kau sudah terbongkar di seluruh Sabah, seluruh Malaysia. Apa peluang kau untuk mengasihi bodoh rakyat Sabah, rakyat Malaysia? Tidak ada. Kalau saya yang bersuara dalam percaturan politik Sabah ini, Syafiee Apdal, memang tsunami politik Sabah itu akan terus berlaku PRU 15.
Kau mau tahu kenapa aku tolak kau punya tawaran politik? Sebab aku tahu kau memang akan merompak duit rakyat Sabah kalau kau jadi Ketua Menteri Sabah dan Menteri Keuangan Sabah. Kau janji itu ini kepada saya. Oi, janji kau dengan orang Sabah pun tidak kau boleh tunaikan. Ini kan kau mau tunaikan janji-janji kepada aku yang tidak ada jaminan. Kau ingat aku ni anjing politik kau, Shafie Apdal. Kau ingat aku ni Syed Saddiq yang kau boleh tutup mulut, yang kau boleh bagi amaran? Aku bertanding di kerusi parlimen lawan kau ni, kau jangan hantar keluarga kau merayu-rayu depan keluarga aku. Jangan suruh Ju Fazli lawan saya di kerusi parlimen sempurna. Bahaya ya, Shafie Apdal, bahaya. Ju Fazli mahu bertanding di kawasan parlimen sempurna dan Dun Senalang Sabah ni bahaya. Aku bagi tahu awal-awal. Lagi bahaya, saya akan bekerja sama dengan parti politik yang paling kau takuti di Sabah. Rompaklah habis-habis Sabah tu. Kau mau tabur duit PRU 15 untuk parlimen sempurna, Shafie Apdal. Orang Bajau, orang Suluk, orang Cina, pengundi di Sempurna, orang Kadazan Dusun, orang Murut, orang Bugis, dorang ambil saja tu duit rasuah kau nanti PRU 15, tapi dorang tidak akan undi kau dengan warisan lagi. Rakyat Sabah mau balas dendam sekarang ni, Shafie Apdal. Kau faham? Rakyat Sabah mau balas dendam dengan kau sebab kau Bapak Lanun Sabah. Bapak politik penipu di Sabah. Raja segala, pembirak. Nah, jangan kau ingat, kau buat wayang-wayang politik ni, kau akan selamat. Tidak akan selamat, Shafie Apdal. Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melaknat pemimpin penyamun macam kau di dunia dan akhirat, Shafie Apdal. Rakyat-rakyat miskin tu melaknat pemimpin-pemimpin penyamun macam kau dengan pemimpin-pemimpin warisan di AP, PKR dan APCO. Makan gaji buta tapi tidak tolong rakyat miskin di semua kawasan parlimen dan kawasan DUN. Kamu semua ni, kau dengan kau punya ahli-ahli parlimen, ahli-ahli DUN tu, bagi tahu dengan dorang. Semua tu boleh tumbang nanti PRU 15. Tidak akan selamat pemimpin yang penipu, yang pembohong, yang mungkir janji, yang penyangak, Shafie Apdal. Panangkau, pencuri. Panangkau tu dalam bahasa Bajau maksudnya penyangak. Tidak akan selamat, Shafie Apdal. Sejarah politik Malaysia telah membuktikan bagaimana rakyat Malaysia menghancurkan pemimpin-pemimpin penyamun. Tidak kira parti politik, Shafie Apdal. Sebagai kesimpulan, saya bagi hint sahajalah, Shafie Apdal, dengan kau. Saya bukan bertanding guna logo Parti Bebas. Tidak. Saya akan lawan kau pakai parti pembangkang yang paling kuat di Sabah, Shafie Apdal. Tidak perlulah saya sebut nama parti politik tu. Saya risau nanti kau terjun daripada bangunan parlimen. Tidak senang kau duduk dalam parlimen, nanti kau terjun daripada tingkat paling atas bangunan parlimen bunuh diri sebab kau tidak sangka-sangka Ju Fazli Syekh Ahmad kembali beraksi semula PRU 15 untuk menumbangkan kerajaan Lanun Sabah yang baru, iaitu kerajaan Shafie Apdal, warisan DAP, PKR dan APCO. Kalau kau bukan kerajaan yang Lanun, Shafie Apdal, bersama warisan DAP, PKR dan APCO, kenapa kamu tipu semua manifesto PRU 14 di hadapan semua bangsa, semua agama di Sabah? Kau jawab soalan saya. Tuntasnya. Pasti dan pasti. Kau, Shafie Apdal, tumbang di tangan Ju Fazli Syekh Ahmad di kerusi parlimen sempurna di Dun Senalang, kerana saya akan guna parti politik pembangkang yang paling kuat dalam sejarah politik Sabah. Shafie Apdal tidak tidur lena sejak semalam.
Tidak ada selera makan, mandi pun tak basah. Biasalah Syafiq Apdal. Memang begitu. Itulah perasaan pemimpin-pemimpin lain yang dikasih tumbang oleh Cu Fazli Syed Ahmad. Nanti kau tanyalah dengan tu Dr. Mahathir, apa perasaan dia apabila dihantam oleh si Cu Fazli sampai dia tumbang gulingkan kuasanya sendiri di Putrajaya. Kau temu buallah datuk moyang kesayangan kita tu ya, Syafiq Apdal. Apa rasanya? Rasa oren kah atau rasa strawberry? Apabila dihantam kuat-kuat oleh Cu Fazli Syed Ahmad. Checkmate and game over. Ketua Lanun Sabah bernama Syafiq Apdal yang pasti dan pasti tumbang di tangan rakyat Sabah, bosku. Terima kasih.